Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marah. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pembacaan kitab hikam kita dan kita sampai pada muka surat yang ke-11. Muka surat yang ke-11 dan insyaAllah perbahasan hikam ini semakin hari semakin mendalam sedikit, tapi insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Dan sebenarnya satu ilmu itu memahami tidak mencukupi hinggalah dia dapat mengamalkannya itu, dan beramal moga-moga mencapai kepada ikhlas dan taqwa. Baik, kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Jadi waalaikumsalam siapa yang memberi salam kepada Ustaz, dan juga selamat datang di mana saja berada, sama ada di Johor, sama ada di Besut, sama ada di Kelantan, sama ada di Terengganu, sama ada di Kuala Lumpur, dan di mana saja antum semua berada, moga-moga mendapat rahmat di sisi Allah Ta'ala. Kadang-kadang ketika mana kuliah ada juga persoalan-persoalan, jadi kadang-kadang tak sempat kita nak menjawabnya. Jadi kalau boleh jawab, ada masa kita cuba jawab insya-Allah. Tapi awal-awal lagi Ustaz nak bagi tahu penumpuan Ustaz lebih kepada huraian pada kitab ini insya-Allah. Baik, kita tengok. Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi. Kita terjemah satu-satu. Daripada barang yang menunjukkan kepada engkau ala di atas wujudi qahrihi wujudnya sifat qahar Allah, perkasa Allah Subhanahu wa taala, an hajabaka anhu, bahawa Allah Taala menghijabkan engkau, mendindingkan engkau daripadanya. Dinding dengan apa? Bima laisa bimawjudin ma'ahu, dengan barang yang tiada wujud bersama dengan Allah. Baik, apa maksudnya? Setengah daripada menunjukkan akan dikau atas wujudnya sifat qahar Allah. Di antara tanda wujud sifat qahar Allah, perkasa Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya, Allah Taala bagi segala hambanya terhadap hambanya itu bahawa didindingkan akan dikau daripadanya, terdinding kamu daripada Allah, tidak kamu melihat Allah. Maknanya terdinding kamu daripada Allah Ta'ala dengan yang tiada wujud sertanya. Dengan apa terdinding? Dengan yang tidak wujud bersama Allah. Tidak wujud bersama Allah adalah selain Allah. Mana ada yang wujud bersama dengan Allah? Yang wujud sebenar-benarnya adalah Allah. Maka terdinding kamu kerana kamu melihat selain Allah, bukan kamu melihat Allah. Ini antaranya. Allah berkuasa mendindingkan kamu, mendinding, menghijabkan hati kamu, sehingga hati seseorang itu tidak melihat akan Allah, kerana Allah Ta'ala telah mendindingkan dia dengan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu adalah alam ini, ataupun selain daripada Allah. Ada yang dikatakan akwan, yakni alam. Ada yang dikatakan arya, yakni selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan muasir, yakni kesan-kesan daripada sifat-sifat Allah. Jadi semuanya dari kita melihat kepada alam, semuanya tidak ada. Yang ada hanya Allah.
Maka sifat orang yang beriman kepada Allah ini adalah membuang sifat yang ada selain daripada Allah. Selain daripada Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Yang memberi makan kita Allah. Yang memberi rezeki kita Allah. Maka di sini kita dapat memahami agar dapat membuang sifat sombong kita. Kerana kita merasa yang lain itu ada, sedangkan tidak ada. Kita merasa kita ada harta, sebenarnya tidak ada harta. Kita merasakan bahawa alam ini wujud, sebenarnya hakikatnya tidak wujud. Yang wujud sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kamu terdinding? Maknanya kamu terhijab, kamu tidak melihat Allah. Kerana kamu melihat, ataupun kerana kita melihat selain daripada Allah. Sedangkan selain pada Allah itu tidak ada. Dan nampak ada, yang kamu nampak ada tak semestinya ada. Baik, dicontohkan. Tahu tak dia panggil Fata Morgana? Fata Morgana ni kalau kita jalan di tengah panas, nampak daripada jauh ni macam ada air daripada jauh tu, bayangan-bayangan air. Maka kita pun tengok di sana, dekat pokok sana, macam ada air, bayangan air ada di sana. Maka kita pergi dekat pokok tadi, ternyata tidak ada. Walaupun nampak ada, hakikatnya tiada. Tiada. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, kita melihat cermin. Bila kita melihat cermin, di dalam cermin itu ada kita. Betul tak? Dalam cermin tu ada kita. Kalau dalam cermin tu tak ada kita, siapa kita? Hantu kita. Okay. Jadi kita pun tengok cermin. Di dalam cermin tu ada kita. Maka di dalam cermin itu ada, tapi hakikatnya tiada. Hakikatnya tiada sebenarnya. Yang ada kita yang sebenarnya. Yang ada dalam cermin itu tidak ada. Jadi hakikatnya Allah yang ada, yang kita tengok itu sebenarnya hakikatnya tiada. Yang ada hanya Allah. Maka apa maksud ada tiada ini? Maknanya yang ada sebenarnya sepatutnya di dalam hati itu adalah Allah, bukan yang ada di dalam hati itu selain daripada Allah. Baik. Maknanya itu. Maka sesiapa yang meletakkan di dalam hatinya itu selain pada Allah, maka dia tidak akan dapat melihat Allah. Allah itu tidak ada. Sepatutnya Allah itu ada. Jadi terbalik, Allah itu tidak ada. Yang ada itu alam. Yang ada itu apa yang kamu lihat. Hakikatnya sepatutnya yang ada itu Allah. Yang kamu lihat itu tiada. Semua tiada memberi bekas. Tiada memberi bekas. Baik, pisau tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas sebenarnya. Yang sebenarnya yang memberi bekas itu Allah. Apa bukti pisau tidak memberi bekas? Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi wasallam. Maka tidak memberi kesan. Pisau tidak dapat menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maknanya api tidak panas sebenarnya. Api tidak panas. Yang panas itu Allah yang memberi panas. Hakikatnya api tidak panas. Api itu tidak ada apa-apa. Api itu boleh sejuk, boleh panas. Hanya Allah mendatangkan hukum adat. Adatnya api itu panas. Adatnya. Tapi hakikatnya tidak ada. Tidak ada yang panas. Yang panas itu adalah datang daripada Allah. Maka Nabi Ibrahim AS dicampak dalam api. Maka bila dicampak di dalam api, apa berlaku pada Nabi Ibrahim? Maka berlaku pada Nabi Ibrahim AS, Allah menyatakan, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Bermakna api itu sejuk. Pada Nabi Ibrahim api itu sejuk. Kenapa pada Nabi Ibrahim itu sejuk, kepada kita panas? Kerana api tidak panas, tidak sejuk. Yang panas itu Allah yang memberi panas. Yang sejuk Allah memberi sejuk. Maka disitulah pandangan mata hati kita yang pengarang kita nak bagi tahu, hakikatnya tidak ada. Api tidak ada memberi bekas, tidak ada apa-apa. Maka dalam keadaan macam itu, tidak ada yang sepatutnya kamu tumpu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok. Kita sambung lagi.
Dia kata di sini Allah Ta'ala dindingkan dikau padanya dengan yang tiada jua sertanya pada hakikatnya. Pada hakikatnya benda itu tidak ada bersama dengan Allah. Apa dia itu? Iaitu wujudnya akwaan, wujudnya alam yang bersifat dengan adamiyah. Alam ini yang kita tengok, alam ini dia bersifat adam. Apa makna bersifat adam? Bersifat tiada. Bersifat tiada. Jadi yang ada itu Allah memberi ada. Hakikat sifat dia sebenar itu tak ada. Hakikat sebenar itu tidak ada. Maka Allah lah yang memberi pada dia, milik dia. Baik, hakikat saya ini, saya tidak ada kereta. Contoh je nak bagi faham. Saya tidak ada kereta. Saya tidak ada kereta. Ataupun ada, katakan Ustaz ada kereta. Baiklah, saya contohkan. Saya tidak ada kereta mewah lah. Senang bagi faham. Saya tidak ada kereta mewah. Baik, bila saya kata saya tidak ada kereta mewah, tiba-tiba orang pun datang, dia bagi saya pinjam estima. Estima berapa lah? Mesti estima besar, Wildfire ke contohnya bagi. Maka saya pun naik estima itu. Dan orang tahu saya tak ada kereta tu. Maka saya bawa kereta tu. Adakah orang kata, oh Ustaz ada kereta baru tu? Orang yang tahu dia kata, maknanya Ustaz tak ada kereta tu kereta orang maknanya. Jadi dia telah letak dalam hati, hakikatnya itu tidak ada, dia tidak ada walaupun dia bawa, dia memiliki. Maknanya alam yang kamu kejar, yang kamu cari, yang kamu tumpu dengan hati kamu, hakikatnya tiada. Hakikat tiada. Maka yang ada itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersifat adamiyah, maka bersifat adam. Maknanya bersifat benda itu tiada. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dalam hati kamu ni jangan rasa ada. Jangan rasa ada. Tadi Ustaz berjumpa dengan satu orang, dia ini pengarah. Dia kata saya ini bahagian mulut saya nak kata-kata saja. Maknanya kalau rasa nak marah-marah, dia kata saya kalau nak maki-maki orang, astagfirullahalazim. Saya bagi tahu pada dia bahayanya kita. Saya cerita. Cara kita nak tu saya cerita. Saya kata tuan, Allah Ta'ala menjadikan iblis ni dahulu. Awalnya iblis ini dia ini dipanggil dengan nama Azazil, dan diletakkan di satu tempat, di satu tingkatan langit. Pada tingkatan itu tak ada tempat kecuali dia sujud belaka, ahli ibadat. Sehingga kagum para malaikat. Lalulah oleh kerana semua malaikat kagum dengan dia dan dia benar-benar melakukan ibadat yang hebat, lalu bila Allah Ta'ala perintah kepada semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, lalu dia mengatakan bahawa kenapa pula saya nak sujud? Saya lebih baik, ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Lihat di situ. Setelah dia merasa dia memiliki, akhirnya bila dia merasa dia memiliki, saya lebih baik, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku dijadikan daripada api yang ada cahaya, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah yang membawa kepada busuk, bau busuk. Jadi dia merasa hebat, rasa ada. Minta maaf, yang kamu merasa ada hakikatnya tiada. Hakikatnya tiada, berasa je ada. Merasa diri memiliki, itulah yang perlu dibuang oleh sifat-sifat oleh orang-orang tasawuf. Sehingga kenyataan yang disebut pada malam ini, kamu kena faham. Apabila kamu merasa ada, dengan kamu melihat alam ini ada dalam hati kamu, ada, bermakna kamu terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bagi tahu, tengok Rasulullah ketika mana nak sampai wahyu, Rasulullah kata ma'ana biqari'in, aku tidak pandai membaca. Apabila seseorang itu merasa dia sudah tidak ada, tidak memiliki, maka di situlah Allah Ta'ala akan campurkan kamu ada Allah. Tetapi siapa yang melihat kepada adanya alam,
sama ada yang ada alam itu adanya pangkat, adanya harta, adanya kedudukan, adanya pengaruh, adanya kemasyhuran, adanya ada. Maknanya ketika itulah kamu tidak melihat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang tidak menyedari bahawa Allah ada, lalu dia mengatakan selain Allah ada yang ada. Ada selain Allah yang ada. Mana selain Allah ada lagi ada. Sebenarnya di situlah terletaknya seseorang itu syirik kepada Allah. Bukan syirik jali ni, terang-terang syirik macam sembah patung berhala, tidak. Ini dipanggil syirik khafi. Merasa ada yang lain selain daripada Allah. Lihat di mana orang yang memahami akan kaedah ini, maka di situ tidak ada lagi kesombongan hati, tidak ada, kerana sesungguhnya ia sudah tahu yang ada itu adalah Allah Ta'ala. Jangan kita ini merasa ada. Jangan kita ini merasa ada, merasalah kita tiada apa-apa. Baik, kita tengok. Sebab bila kita merasa ada dan ada dalam hati, maka Allah Ta'ala kata ada selain pada aku. Bila ada selain daripada aku, yang selain pada Allah, hakikatnya kamu telah melakukan syirik kepada Allah. Masya Allah. Dalam keadaan hari ini, tanpa kita sedar, kita duduk dalam keadaan syirik kepada Allah. Oleh kerana itu, para jemaah sekalian, banyakkan zikir la ilaha illallah, jaddidu imanakum. Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum. Baharuilah kamu, memperbaharuilah kamu akan iman kamu. Kenapa Rasulullah kata kena baharukan iman kamu? Sedangkan kita ni jadi kafir ke? Tidak. Semayang sama 5 waktu, tapi Rasulullah kata perbaharulah iman kamu. Kerana kalau kamu tidak memperbaharui iman kamu, maka kamu tidak sedar kamu berada dalam syirik kepada Allah. Bila kita merasa kita syirik kepada Allah? Baik, banyak contoh. Ustaz bagi contoh satu sahaja. Pernahkah kita mendapat pujian yang hebat pada orang? Boleh jadi dengan sebab kelebihan yang Allah beri. Kita pandai berniaga, maju syarikat kita. Apatah lagi Allah Ta'ala beri dia ilmu konsultan contohnya. Syarikat nak jatuh, tiba-tiba masuk dia dengan idea yang diberi, naik mendadak syarikat tadi. Maka ketika itu orang pun puji dia pun Allah hebat dia pun merasa bahawa itulah dengan sebab kebijaksanaan aku, itulah dengan sebab kehebatan aku. Di sinilah kamu jatuh syirik kepada Allah. Para jamaah sekalian, kita kalau tak belajar hikam ni, tak sedar kita, bahaya. Di sinilah boleh menjatuhkan seorang itu syirik kepada Allah Ta'ala, ketika mana merasa bahawa dia ini ada sifat selain daripada sifat Allah. Dia merasa, sehingga bila dia merasa sifat itu ada pada dia, dia tidak sedar dia telah memfanakan, menghilangkan sifat Allah. Walaupun dia kata, saya tak kata gitu. Mana saya tak kata gitu. Tetapi hakikat sebenarnya kamu telah memfanakan sifat Allah, menghilangkan akan sifat Allah, mewujudkan akan sifat diri kamu. Inilah syirik kepada Allah. Hebat Rasulullah suruh kita, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya kamu kena perbaharui iman kamu, sebab banyak kamu jatuh syirik kepada Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Apa maksudnya? La ini menafikan, tak, tiada yang lain. Tiada yang lain, tiada kuasa, tiada ilmu, tiada hebat, tiada gagah, tiada. Makna tiada, semua tiada. Tiada ilmu, tiada gagah, tiada hebat, tiada lebih. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhan aku. Kerana Nabi Sulaiman AS sudah mengetahui dia yang memiliki kerajaan yang besar, harta yang banyak. Dia mengatakan, Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Allah.
Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman sudah tahu dia tidak ada, yang ada Allah. Dia tidak ada kuasa, yang kuasa itu kuasa Allah. Dia tidak ada harta, yang harta itu semua harta Allah. Maknanya maka di sinilah harap-harap antum semua dapat memahami bahawa di sinilah daripada matan inilah pentingnya kita berzikir Allah. La ilaha illallah. Kenapa Ustaz kita kena berzikir la ilaha illallah? Ya, sebab kamu terhijab, bukan kamu, kita. Sebab kita terhijab. Terhijab, apa maksud terhijab ini? Terhijab begini, terdinding. Dinding macam mana? Matahari kamu tengok ada matahari. Matahari ada. Tiba-tiba hari itu tak ada. Kenapa? Kerana telah ditutup dengan awan. Bila matahari ditutup dengan awan, nampak tak matahari? Tak nampak matahari. Matahari ada tak? Matahari ada, tapi tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab ada awan. Allah itu ada, tapi tak nampak. Sebab apa Allah tu ada, tak nampak? Sebab ada tutupan. Kalau matahari itu awan, kalau hati kita ditutup oleh apa? Ditutup oleh hijab-hijab kita. Apa dia? Dinding hati kita, yakni dosa kita, yang antara terhijab ialah kesyirikan kita dengan Allah. Waliyazubillah. Mohon Allah Ta'ala bersihkan iman kita, akidah kita. Baik, kita tengok lagi di sini. Sebenarnya telah diketahui bahawa Allah Ta'ala itulah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Allah lah yang menjadikan sesuatu, tidak ada pun kita. Allah lah menjadikan sesuatu dan tidak ada yang terlepas daripada Allah. Jadi saya jumpa dengan pengarah tadi, saya beritahulah pada dia. Saya bagi tahu pada dia, kita tak boleh merasa kita hebat. Okey, kita rasa kita hebat sebab kerana kita lah berjadi naik mendadak dan kerana kita. Tetapi sebenarnya bila ketika itu kita kena jaga. Ketika mana Allah Ta'ala beri kita naik mendadak, nama kita hebat, syarikat kita maju, sebagai contohnya, tiba-tiba kita lupa Allah. Bila kita lupa Allah, kita rasa kita belaka. Kita rasa nak marah orang, kita nak perintah orang tu, maka sedar tidak sedar ketika itu kita telah duduk dalam kesombongan hati kita dan kita lupa Allah. Lalu Allah jatuhkan kita supaya apa? Supaya kita kembali pada dia. Itu tanda apa? Itu tanda Allah kasih kepada kita. Allah kasih pada kita. Baik, kita tengok sebenarnya tidak ada apa-apa, yang ada itu hanya Allah Ta'ala saja yang maknanya yang menjalankan, yang menjadikan, yang mengatur, yang mengurus segala-galanya daripada Allah. Allah yang mengutus, Allah yang mengaturkan. Kadang-kadang apa yang kita hendaki tak mencapai, kadang-kadang kita tak terfikir mendatang. Jadi semua itu di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi di sini lihatlah kamu, apa yang perlu kita lihat bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan atas tiap-tiap sesuatu. Maka sekalian itu semua daripadanya, daripada Allah, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, jadi dalam keadaan sebenarnya yang wujud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak wujud. Apa maksud kita tidak wujud? Kita tidak ada memiliki. Tidak ada semata-mata. Yang ada hanya Allah. Inilah kita nak fahamkan dalam hati kita. Sebab itu dikatakan bahawa apabila seseorang itu sudah merasakan bahawa dia ini memiliki akan sesuatu, maka ketika itu dia akan jatuh daripada pandangan Allah. Allah maknanya bila dia memiliki sesuatu. Kerana apabila seseorang itu merasa memiliki sesuatu, bermakna dia telah meninggikan akan dirinya. Lalu Nabi SAW bersabda, Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri, siapa yang tunduk rendah diri, hancur luluh dia dengan Allah. Ya Allah, aku tidak ada apa-apa. Ya Allah, aku kosong, tidak ada apa-apa. Rafa'ahu Allah, Allah angkat dia. Setelah merasa tidak ada. Tetapi setelah dia merasa dirinya ada, man takabbara wada'ahu Allah. Sesiapa yang menyombongkan akan dirinya,
Dia rasa dia hebat, dia rasa dia ada, dia rasa dia lah itu, dia yang paling bagus. Maknanya dialah yang paling bagus. Dia penyakit ni penyakit. Penyakit semua golongan. Golongan ustaz gitu juga. Golongan ustaz dia merasa kalaulah dia ini menyampaikan kuliah ilmu, orang puji dia, dia merasa dia bagus sekali. Contohnya kalau dia tulis kitab, dia tulis buku, orang pun kata bagus buku, dia merasa buku dia bagus sekali. Ataupun kalau dia menghuraikan kitab, dia rasa ini semua penyakit-penyakit. Maknanya jadi sesiapa yang menyombongkan diri, wada'ahullah, Allah Ta'ala jatuhkan dia. Tu jaga-jaga. Dengan sebab itu hendaklah kita mengetahui bahawa sesungguhnya maknanya maka wujud tiap-tiap sesuatu itu dengan dia dan baginya. Sebenarnya wujud dengan Allah. Tidak ada kita pun. Kita nafi semuanya sekali. Nafi semua sekali, dan kita isbatkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebab tu disuruh la ilaha illallah. Peringkat awal ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa la tu? La ilaha tu tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan, la ilaha. Maknanya tiada berkuasa, tiada yang memiliki. Senang nak bagi tahu. La maujuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. La maqsuda illallah, tiada yang dikehendaki kecuali Allah. La matlu illallah, tiada yang dituntut, yang dicari kecuali Allah. Maknanya jadi dalam keadaan macam itu, kita ini orang awam. Kalau orang wali dah sebut tiada yang dicari, sebab Allah dah ada, cari buat apa? Katanya wali-wali Allah. Tapi kita yang tidak ada Allah dalam hati ni, sebab tu kita cari Allah. Perkataan mencari Allah tidak sesuai disebut oleh para wali, kerana para wali sudah ada, cari buat apa? Tapi kita yang tidak ada dalam hati kita Allah, kita kata saya mencari Allah. Mencari Allah. Sebab apa kita cari Allah? Sebab kita duduk dalam kegelapan, syirik kepada Allah. Sebab apa seseorang itu boleh jatuh syirik kepada Allah? Sebab melihat semua selain daripada Allah itu ada, sedangkan hakikatnya selain daripada Allah itu tiada. Maka dikatakan di sini, semua yang wujud tiap-tiap satu itu dengan dia, dengan Allah. Dan bagi Allah tiada serta Allah, tidak bersama dengan Allah. Tidak bersama dengan Allah. Mana kita boleh sifat sama dengan Allah? Akulah hebat. Hebat itu Allah, bukan kita. Kalau kita kata kita hebat, ada bersama kita dengan Allah. Kalau kita kata kita bijak, ada kita sifat sama dengan Allah. Sebab Allah itu maha bijak, Allah tu ada sifat bijak, kita bijak juga. Jadi dua bijak, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, peganglah, maknanya buanglah dalam sifat hati kamu itu perasaan ada, dan fahamilah sesungguhnya selain daripada Allah itu tiada. Selain pada Allah itu tiada. Nanti demo pula kata ustaz apa, ustaz tu orang ada, orang tu semua ada. Maknanya itu adalah kesan daripada Allah, hakikatnya tiada. Macam saya kata tadilah, saya bawa kereta, orang tahu kereta tu kan kereta saya. Orang tu ada kata saya ada kereta, dan orang tak akan kata gitu, sebab tu orang tahu tu kereta pinjam. Begitu gambarannya. Jadi sebenarnya tidak ada. Tapi tak rasa malu ke kita? Tak rasa malu macam mana? Kita tidak ada kereta. Ni contoh saja ni. Kita tidak ada kereta. Ataupun kita tidak ada kereta mewah. Lalulah kita pinjam, orang bagi pinjam kereta. Tapi bila orang bagi pinjam kita kata, oh saya ada kereta, ni kereta saya, ni kereta saya, ni kereta saya. Maknanya sebab tu orang-orang sufi mengatakan orang yang merasa dia itu ada, maknanya maka orang yang merasa dia itu ada adalah orang yang sudah tidak ada perasaan malu dengan Allah. Maknanya bila dia merasa dirinya ada. Jadi di sinilah kita nak membuang kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi matan ini hebat sebenarnya. Matan kitab hikam ini halus memberitahu tentang penyakit ataupun syirik kita di dalam hati kita. Baik, kita tengok di sini. Kerana bahawasanya sekalian itu adam, sekalian yang kamu tengok itu tak ada.
Begitu sekaliannya sebenarnya tidak ada, dan hamba itu didinding dengan dia daripadanya. Hamba itu didinding, ditutup dengan Allah sebab adanya yang lain pada Allah. Daripada apa dia tadi, daripada Adam tadi, benda yang Adam tadi. Jadi selain pada Allah Ta'ala itu maknanya tiada, tetapi didinding. Dengan sebab itu didinding dengan apa? Dengan melihat sesuatu yang tidak ada di sisi Allah, yakni alam ini. Alam ini tiada sebenarnya. Kita tak akan milik, kita tak akan mampu memiliki. Ni cerita satu hari kita tengok benda alam ini sebenarnya sesuatu benda dunia ni, contohnya dunia ni sebenarnya dia tidak ada pun yang kita dapat kekal dengan dia. Kalau kita satu hari saya berjalan dengan keluarga, lama dah, hari raya bila dah masa tu, saya pun tengok dalam perumahan besar tu, saya tengok dalam perumahan tu ada rumah paling besar. Saya nak pergi sebuah rumah, tapi saya tahu rumah dia semua kat mana. Dia pun khabar, "Ustaz, mari siang-siang gini." Saya pun telefon dia, saya pun pergi. Nampak rumah besar. Saya katalah dengan anak-anak keluarga siang tu, rumah itu nak pergi besar kali tu. Rupanya betul sungguh. Rumah tu rupanya nak pergi. Rumah dia tu. Selang beberapa tahun, rumah tu kecil kali. Sebab apa? Ada lagi orang buat rumah besar lagi pada dia. Itulah alam, itulah dunia sebenarnya. Merasa hebat, rupanya ada lagi. Akhirnya menyedari rupanya tiada pun, tidak ada apa-apa pun sebenarnya. Baik. Maka dan telah muafakat, bersetuju, kata segala orang yang arif billah, orang yang mencapai makrifat Allah, dan orang yang muhakkik, orang yang mencapai hakikat Allah, bahawasanya barang yang lain daripada Allah itu adam mihdun, adam semata-mata, tiada semata-mata. Oleh kerana itu, jangan kamu meletakkan sesuatu yang ada di dalam hati kamu. Apa sifat orang yang meletakkan di dalam hati tiada? Apa sifat orang yang di dalam hatinya ada? Kita kena faham. Sebenarnya tak ada apa pun. Semuanya tidak ada pun. Semuanya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Apa bukti orang itu mengatakan demikian? Saya tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Betul kamu kata gitu? Ya, betul. Tak ada apa-apa pun. Yang ada hanya Allah. Baik. Bagaimana kalau kamu mendapat sesuatu, kamu gembira? Hari ini orang bagi kamu 10,000, contoh saja ni, orang bagi kamu 10,000. Besok maknanya 10,000 tu hilang. Agak-agak rasa sedih ke tak sedih? Maknanya agak-agak. Jadi memang rasa sedih. Sebab apa? Kehilangan sesuatu yang tu. Ya, benar sedih. Tetapi disebut, janganlah kamu ini dikata terlalu gembira dengan apa yang kamu dapat, dan jangan kamu terlalu berdukacita dengan apa yang kamu hilang. Maka ada satu orang ulama di Yaman. Dia orang berniaga. Satu hari rumahnya dimasuki pencuri. Maka banyaklah hilanglah harta benda. Maka bangun pagi, keluarganya terkejut. Akhir sekali kecoh, duit hilang. Maka cuba-cuba cari kat mana, tidak ada. Maka susah hati ahli keluarga dia tadi. Tetapi sang soleh ini, Habib ini, tetap mengerjakan, pergi tinggalkan rumah, pergi sembahyang sunat duha dan sambil berzikir. Anak dia pun mari. Bila anak dia mari, anak dia berkata, "Ayah, orang duduk sibuk-sibuk, duit hilang, ayah boleh duduk sini." Orang duduk sini. Lalu ayah dia pun marah pada anak dia. Marah pada anak dia. Walaupun duit itu hilang, itu sedikit sahaja,
Aku sekali-kali tidak mahu Allah Ta'ala itu hilang di dalam hati aku. Pastikan Allah itu mesti ada dalam hati. Kerana apa? Kerana sesungguhnya yang sebenarnya itu tidak ada. Yang ada sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya apa yang perlu kita ada? Yang perlu kita ada ialah menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya. Baik. Ini orang yang hakikat makrifat. Ni orang kita tak sapa tahap tu. Orang kata dah ustaz, kalau rawi PT tak hilang, sedih tak? Sedih. Tapi kita membahaskan mengenai orang yang mencapai hakikat makrifat, ia tidak ada, yang lain semua tidak ada. Selain semua tidak ada. Ada satu orang tabi'in, nama dia apa? Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair, kalau tidak silap. Dia sakit. Kakinya sakit. Dia bila kaki dia sakit, siapa satu peringkat, dia pergi jumpa tabib, jumpa doktor. Doktor tengok kakinya, kata doktor itu, kata tabib itu kata tidak ada jalan lain kecuali kena potong kakinya. Kalau tidak potong nanti penyakit itu merebak. Maknanya maka tidak ada jalan lain kecuali kena potong kaki. Lalu dalam keadaan macam itu, tabib tadi, sebab zaman dulu tak ada macam kita, ada obat bius semua nak potong kaki. Lalu tabib itu menyuruh ataupun memberi cadangan. Apa kata kalau kamu makan satu herba yang kami buat, jadi bila kamu makan, kamu akan tidak sedar, kamu akan pengsan tidak sedar, maka ketika itulah kami akan potong kamu punya kaki. Maknanya kamu setuju ke tidak setuju? Kata Urwah ibnu Zubair tadi, kalaulah aku makan herba tadi yang kamu bagi, yang doktor-doktor bagi, maka hilang akal aku, maka terputuslah ingatan aku kepada Allah, maka terputuslah zikir aku kepada Allah. Maka kata dia, aku tidak mau makan, dan kalau kamu benar mau potong kaki aku, maka potonglah kaki aku ketika mana aku sembahyang. Maka di semayangnya dalam keadaan kaki itu, dalam keadaan duduk menjulurkan kakinya itu, dan ketika mana diangkatnya takbir semayang dalam keadaan duduk, maka tabib tadi buat kerja potong kaki dia. Potong kaki dia. Bila potong kaki dia, habis semayang, lepas semayang dia bertanya, sudahkah kamu memotong kakiku? Tabib itu kata, tidak, kamu tengok, cuba kamu tengok. Kalau Terengganu kata, tengok kali. Tengok, cuba kamu tengok kaki kamu. Dia pun tengok, kakinya sudah dipotong rupanya. Dia kata, demi Allah aku tidak merasa apa-apa pun. Tidak merasa apa-apanya. Kerana apa? Kerana sudah bersama dengan Allah. Begitu gambarannya. Lepas daripada itu, kaki dia kena potong. Bila kaki dia kena potong, dalam keadaan dia sakit, datang pula berita apa? Dia kata, wahai Urwah ibnu Zubair, aku ingin beritahu satu berita yang mendukacitakan. Apa dia? Anak kamu main kuda, anak kamu berkuda, main kuda, jatuh kuda, lalulah diinjak-injak oleh kuda tadi, lalu anak kamu mati serta-merta. Urwah ibnu Zubair tersenyum lalu berkata, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah mengambil yang sedikit, meninggalkan yang banyak. Tak faham orang. Tak faham orang, apa maksud mengambil sedikit banyak? Katanya Urwah ibnu Zubair, anak aku ada beberapa orang tak ingat berapa orang, 6 orang 7 orang gitulah contohnya. Allah mengambil yang sedikit, Allah meninggalkan banyak. Kalaulah 6 orang, Allah ambil 1, Allah Ta'ala tinggal 5. Allah tak ambil 5, tinggal 1. Maknanya sebab itu dia boleh gembira tersenyum. Ini orang yang sudah melihat kepada Allah. Ini contoh sahaja. Contoh sahaja. Sebab tu dia kata orang yang arif billah ini, dia melihat bahawa segalanya itu tiada, adam. Semuanya tidak ada. Maka sepakat kata orang yang arif billah, orang ahli makrifat, dan yang muhakkik, orang yang mencapai hakikat,
bahawasanya barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu tiada semata-mata ada mihdar, tiada semata-mata daripada sekira-kira zatnya, tiada disifatkan dengan wujud serta Allah. Dari segi zatnya, hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada, walaupun kita tengok ada, tapi hakikatnya tidak ada. Wujud serta Allah Ta'ala tidak ada. Kerana jikalau disifatkan dengan wujud, kalau kamu letak ada sungguh, yang sepatutnya dalam hati kamu tidak ada. Tapi kalau kamu letak disifatkan dengan wujud, sungguh ada. Nasaya adalah demikian itu bersekutu. Apa maksud bersekutu? Bersama. Apa maksud sama? Yakni melakukan syirik kepada Allah. Dan dua wujud, bermakna ada dua wujud, maka menafikan ikhlas tauhid kamu kepada Allah. Halus perbahasan ini menyatakan bahawa seseorang itu ikhlas dia hanya Allah, tidak ada yang lain daripada Allah, tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya sifat yang lain itu tiada. Yang lain itu semua tidak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala. Sifat perkasa tidak ada. Tidak ada pun sifat perkasa. Yang ada itu hanya pada Allah Ta'ala. Tetapi ada orang yang merasa ia perkasa. Siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Waliyazubillah. Kenapa? Kerana Fir'aun itu maknanya Allah memberi nikmat yang banyak. Fir'aun itu harta kekayaan, kesihatan, pengaruh, kerajaan yang hebat Allah Ta'ala beri, lalu dia merasa dia ada. Inilah kerajaan aku. Lalu dia berkata kepada rakyatnya, itu air sungai yang mengalir di negara Mesir itu di bawah perintah aku, kata dia. Di bawah perintah aku. Inilah bahayanya. Maknanya maka bila merasa memiliki, maka ketika itu ada kesombongan menyebabkan seseorang itu terhijab dia dengan Allah. Maka begitulah, jangan merasa ada sifat yang selain daripada sifat Allah Ta'ala, dan jangan ada kerana selain daripada kerana Allah Ta'ala. Baik. Dan kata setengah orang yang arif, yakni orang yang mencapai makrifat kepada Allah, telah menegahkan segala orang yang muhakkik. Menegah ni melarang lah. Orang yang muhakkik itu bahawa memandang mereka itu kepada yang lainnya daripada hak Allah. Katanya orang ahli makrifat, maknanya dikatakan bahawa jangan kamu memandang kepada yang lain daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Ni Fauzi memang pusing-pusing. Dia gini, Fauzi, Ustaz ini membaca daripada kitab ini, sebenarnya matan dia nak bagi tahu benda yang sama saja. Benda yang sama saja, supaya dia nak ceritanya supaya dalam hati kita ni jangan ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita dengar dulu insya-Allah. Maka dia kata, tak kala sudah tahqiq mereka itu padanya daripada syuhud qayyumiyah. Apabila sudah tahqiq, sudah pegang betul-betul mereka itu daripada syuhud, yakni memandang qayyumiyah, yakni memandang dengan pandangan mata hati akan kekuasaan Allah Ta'ala, dan juga ihatatu daimumiyah, dan juga penguasaan Allah Ta'ala yang secara menyeluruh. Apabila seorang itu sudah tahqiq sungguh, maknanya kamu sudah melihat sungguh kedalaman ataupun kekuasaan Allah Ta'ala, maka jangan ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup payah kita dalam perjalanan ini. Kadang-kadang kita tidak sedar di dalam hati kita, kadang-kadang kita berpegang dengan selain daripada Allah Ta'ala. Dan kata sekejap, ada telefon pulak.
Kata Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu, bahawasanya kami tilik kepada Allah Ta'ala dengan mata iman dan yakin. Tengok, kata Abu Hasan Syazili mengatakan bahawa saya melihat Allah dengan pandangan, dengan mata tu, dengan pandangan iman dan juga dengan keyakinan kepada Allah. Jadi manusia, kita dah bicara malam kemarin, hati manusia ni ada, ataupun mata ni ada dua. Satu mata yang melihat Allah, satu mata yang melihat selain daripada Allah Ta'ala. Katanya Abu Hasan Syazili, kami tak guna mata yang selain pada Allah, kami guna mata yang hanya melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, tapi jangan jadi macam P. Ramlee. P. Ramlee kata cubaan. Maknanya lepas tu biar begitu saja. Baik, kita tengok. Lalu dia kata mengkayakan ia akan kami, itu daripada dalil dan burhan. Apa makna kaya? Menyebabkan kami tidak berhajat, kami tidak mencari dalil dan kami tidak mencari bukti dah. Cukup dah. Dia kata dalam hati kami semua adanya Allah, maka kami tak perlu lagi cari dalil, tak cari bukti. Maknanya baik. Dan kami ambil dalil dengan dia atas segala makhluk. Kami hanya mengambil dalil daripada Allah, daripada Allah Ta'ala, atas segala makhluk. Adakah di dalam wujud yang lain daripada Allah? Maka kami melihat pada makhluk tadi, maknanya semua daripada tampilan-tampilan ataupun kesan-kesan daripada sifat Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa bila melihat kepada alam ini, melihat pada alam ini, di situ melihat di belakangnya ataupun di sampingnya itu ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitulah, kita tidak ada hebat, kita tidak ada kekuasaan. Saya contohkan lagi. Saya contohkan lagi. Fir'aun adalah kerajaan ataupun sistem batil, maka Allah Ta'ala untuk tegakkan. Okey, baik. Saya contohkan lagi. Ada satu orang yang sakit. Sakit dia ini sangat berat. Contoh sakitnya lah barak otak. Jadi ada barah dekat otak dia ataupun ketumbuhan ke contohnya. Lalulah dia pergi jumpa doktor. Kebanyakan doktor kata 70 ataupun 80% tidak selamat. Yang selamat antara 20 atau 30%. Maka semua doktor tolak. Katanya doktor mengikut ilmu saya bahawa pesakit ini tidak ada harapan, maka tak berani nak buat pembedahan. Tiba-tiba antara ramai-ramai doktor yang tak sanggup, tiba-tiba datang satuan doktor yang pakar yang paling hebat, antara pakar yang paling hebat. Lalu maknanya kata doktor pakar tadi, pada pandangan saya pesakit ini boleh disembuhkan, lebih antara 60-40. 60 boleh hidup, 40 belum tentu. Jadi mengikut kiraan dia boleh jadi 60 ataupun 70 boleh sembuh mengikut pandangan dia. Dia seorang je doktor yang mengatakan boleh. Semua doktor kata tak boleh dah. Maka akhirnya diambil keputusan, diserahkan pesakit ini kepada doktor tersebut. Maka doktor tadi pun menjalani pembedahan, buat pembedahan pada pesakit tadi. Bila buat pembedahan pada pesakit tadi, tiba-tiba pesakit tadi dengan izin Allah sembuh dia. Dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Bila sembuh saja ketika itu, terkejut orang ramai terkejut, doktor-doktor lain terkejut, keluarga dia terkejut, mana boleh jadi dunia pun terkejut, hebat sungguh. Lalu orang berkata, kalau tidak ada doktor ini, mati budak ini. Maknanya kalau tidak ada doktor ini, mati dah budak ini. Maknanya nasib baik ada doktor ini. Doktor inilah, tabib doktor inilah, budak ini boleh hidup.
Maka di sini jaga-jaga. Di sini jaga-jaga kenyataan ini. Kenapa? Kenyataan ini dia telah memfanakan Allah, mensabitkan doktor tersebut. Di sinilah berlakunya kesyirikan kepada Allah Ta'ala tanpa disedari. Ini contoh saja contoh saja yang Ustaz bagi supaya kita dapat sama-sama memahami. Baik, kita tengok lagi maknanya. Kemudian dikata lagi, dia kata, dan jikalau tiada dapat, adakah dalam wujud yang lain daripada Allah, adakah wujud yang lain pada Allah, maka tiada kami lihat akan dia. Tidak ada wujud lain. Yang tadi, doktor tadi tidak ada ilmu doktor. Tidak ada ilmu doktor. Baik, saya nak fahamkan lagi kepada pegangan Tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, baik. Pegangan Tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah kita ini ialah doktor tadi menyembuhkan penyakit dari segi zahir, menyembuhkan penyakit. Dari segi hakikatnya, doktor itu sedikit pun tak boleh menyembuhkan penyakit. Begitu juga obat. Obat itu maknanya obat itu kita makan sembuh. Ya, obat itu sembuh. Tetapi hakikat yang sebenarnya itu adalah obat itu sedikit pun tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, sedikit pun tidak boleh menyembuhkan. Habis tu yang menyembuhkan itu Allah. Allah ada di situ. Maknanya, jadi kamu telah orang telah melupakan Allah, mentiadakan Allah. Tiadakan Allah. Yang mengadakan itu obat, mentiadakan Allah. Ini orang macam kita, orang awam yang kadang-kadang syirik tanpa kita sedar. Tetapi orang yang sampai hakikat, makrifat, dia melihat sebenarnya obat itu tiada. Sebenarnya obat itu tiada. Tak ada pun obat. Sebenarnya obat itu tiada. Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah nak sembuh, tak ada obat pun. Jadi sedikit pun dia tidak melihat kepada obat, tetapi dia melihat kepada Allah Ta'ala. Inilah yang kita nak, yang dimasukkan maknanya. Ini dikatakan bahawa, lalu katanya ni, kata Syekh Abu Hasan Syadzili, kami tidak melihat sama sekali ada pada Allah, pada selain pada Allah. Kami tak lihat sama sekali. Sama sekali saya tidak lihat ada pada selain pada Allah. Katanya ibaratnya obat, saya sedikit pun tak lihat pada obat, walaupun obat tu menyembuh. Ataupun pada doktor pakar, saya sedikit pun tak melihat pada doktor pakar. Kerana apa? Kerana yang ada itu Allah. Doktor pakar tu tak ada sebenarnya. Begitu gambarannya. Maknanya apa? Maknanya doktor pakar tu tak ada kuasa pun. Tidak ada kuasa pun. Maka dalam keadaan macam itu, seseorang itu, orang yang mencapai hakikat makrifat, sudah tidak ada lagi kesyirikan di dalam hati. Maka kita baru salik, baru nak berjalan pada Allah, baru nak banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa maknanya masih lagi telah maknanya tenggelam dengan wujud diri kita. Sedangkan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok lagi. Ini kata Syekh Abu Hasan Syadzili. Maka kami lihat mereka itu seperti haba dalam hawa, seperti kami lihat debu di dalam udara. Tak ada apa-apa pun. Jadi contohnya ke mana? Contohnya kata Syekh Abu Hasan Syadzili, kalau doktor yang pakar itu ataupun obat yang menyembuhkan itu, saya tak tengok pun situ. Saya tengok macam debu, tak ada apa-apa pun. Barulah merasa Allah, barulah merasa kebesaran Allah, merasa hebat Allah. Saya nak bagi tahu ni, masa saya budak-budak lagi, masa tu saya belajar di pondok lagi. Masa tu belajar di pondok, dia ada orang yang pandai ceramah. Tahu orang pandai ceramah siapa? Syekh jual obat. Saya pergi dengar. Masa tu naik bas daripada Kuala Terengganu ke Kemaman, belajar di pondok Kemaman. Jadi tiket tu pukul 12 contohnya. Pukul 10 tu pergi bandar lah. Jalan.
kemudian jumpa orang jual ubat, dengar. Jadi saya belajar ceramah dengan orang jual ubat. Lepas tu dengar. Bila saya dengar, saya ingat lagi masa budak-budak tu. Dia jual satu cincin. Dia kata cincin ini saya bawa, saya tawaf depan Kaabah. Saya doa di hadapan Kaabah. Lalulah dia pun kata, saya ingat harganya RM50. Harganya RM50 satu bentuk cincin. Lalu dia kata, siapa yang pakai cincin ini, kalau dia tak ada rezeki luas. Kalau dia naik kereta tak akan kemalangan. Kalau dia sakit akan sembuh serta-merta. Maknanya, kalaulah dia pakai cincin, bila sahaja orang ada dalam kesusahan, Allah Ta'ala lepaskan. Kalau orang dalam bahaya, dia akan diselamatkan. Maknanya, maka ketika itu, saya ni yang jahil ini, Allah nak belinya cincin. Maknanya siapa yang bodoh dia pakai cincin jadi cerdik. Dia cakap memang sedap. Lalu saya berfikir, Allah hebat dengan cincin ni. Saya ingat sangat nak beli cincin tadi. Maknanya oleh kerana nasib baik duit tak ada cukup masa. Maknanya kita nak pergi belajar pondok, bawalah ayah mak beli 30 ya gitulah. Allah kalau ada duit 50 ya memang beli dah cincin. Sebab dia rasa bukan gitu. Tapi bila kita belajar, Masya Allah. Maknanya apa? Maknanya kita ini tanpa kita sedar duduk dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita melihat benda tu yang ada. Cincin itulah yang ada yang boleh menyembuhkan kita. Cincin itulah yang ada yang boleh menyelamatkan kita. Hakikatnya tak ada belaka sebenarnya. Orang Terengganu kata gitu. Hakikatnya tak ada. Yang ada itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak boleh faham lah. InsyaAllah. Maknanya, katanya kalau benda-benda tu semua obat doktor, kata Syekh Abu Hassan Syadili ni, dia kata saya tengok macam baik. Kemudian dikatakan lagi, dan sebenarnya di dinding kebanyakan manusia itu daripada Allah Ta'ala. Sebab apa di dinding? Kenapa dia terhijab? Kebanyakan manusia terhijab adalah disebabkan syahwat mereka itu yang bangsa duniawi, keinginan nafsu yang bangsa duniawi. Maknanya jadi banyaklah yang keinginan yang bangsa duniawi, sama ada harta, keinginan dunia, keinginan makhluk dan sebagainya. Saya pernah dengar orang kata, duduk atas muka dunia ni semuanya duit belaka, tak ada duit tak boleh hidup. Dia kata gitu. Tak ada duit tak boleh hidup. Semuanya nak perlukan duit saja, kata. Saya kata ke dia, tak semestinya tak ada duit pun boleh hidup. Tak, dia kata atas muka dunia tak ada duit boleh hidup. Tak boleh hidup, dia kata. Semuanya nak duit. Dia beri contoh apa? Pergi tandas pun pakai duit ke? Dia nampak begitu nak buat kan? Sebab itulah inilah yang kita maknanya terhijab kita dengan sesuatunya. Maka kita dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa apa dia yang berbentuk duniawiyah. Dunia ni banyak maknanya dunia ni banyak nak bahas harta benda, perniagaan, keluarga semua terdiri daripada dunia-dunia. Maknanya, dan dengan segala darjat yang bahasa ukhrawiyah, begitu juga yang berbangkit dengan akhirat. Baik orang-orang ahli makrifat, orang-orang ahli hakikat yang melibatkan kepada akhirat pun terhijab juga. Nak dapat karamah, berzikir nak karamah, boleh hijab juga. Maknanya terhijab juga. Tujuan saya berzikir nanti boleh terbang atas udara. Maknanya itu juga terhijab kamu lagi dengan Allah. Maknanya bahkan orang yang paling tinggi makrifat kepada Allah Ta'ala ini, hak akhirat pun terhijab. Nak syurga terhijab. Takut neraka terhijab lagi. Ini bagi orang yang mencapai, ini para wali-wali Allah. Maknanya. Baik, kita tengok lagi sikit lagi ya. Dan dengan segala darjat bangsa ukhrawiyah dan tiap-tiap yang demikian itu daripada Arya, semuanya itu benda yang selain pada Allah Ta'ala, yang adamiah. Benda itu tak ada belaka, tidak ada. Dan kalau ada pun wujud wahamiyah, wujud yang macam wujud angan-angan.
Wujud yang tak pasti. Dan kami ketahui yang demikian itu daripada wujud sifat qaharnya. Inilah tanda sifat qahar perkasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala datangkan alam-alam ini. Maknanya sebenarnya dengan ada alam ini, dapatlah kita tahu inilah sifat qahar Allah. Maknanya bila Allah Ta'ala datangkan alam ini, di alam ini, bila tengok alam ini, kita dapat tahu bahawa yang ada itu, alam ini adalah kerana adanya Allah. Maka bila kita faham alam ini ada dengan adanya Allah, menunjukkan ini sifat qahar Allah, sifat perkasa Allah. Hebat Allah menjadikan matahari, menjadikan bulan. Allah Ta'ala menjadikan matahari, menjadikan bulan supaya kamu tengok inilah kuasa Allah, inilah Allah. Tapi kita tengok matahari, kita tengok bulan, kita tak nampak pun Allah Ta'ala. Sedangkan kita melihat benda yang tidak ada, hakikat tidak ada yang sebenarnya, kita kena melihat yang ada, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, lagi-lagi Allah panjang ni. Maknanya setengah daripada asma-Nya yang qahar. Qahar maknanya perkasa. Dan jikalau terangkat hijab daripada mereka itu, nasai kalau Allah Ta'ala angkat hijab, yang kita nampak dunia, kita nampak alam, kita nampak ni, kalau Allah angkat hijab, tak nampak terus yang lain, hanya nampak Allah Ta'ala, dia kata nasai fana lah mereka itu, binasa mereka itu, diri mereka itu tak nampak benda dah, hanya nampak Allah Ta'ala semata-mata. Dan bakak mereka itu kekal, mereka itu bersama Tuhan mereka, dan adalah mereka itu hamba bagi Allah Ta'ala dengan sebenar-benar hamba, tiada menjadi hamba bagi yang lain. Bila Allah Ta'ala angkat kita, apa yang menghalang, yang besar halang kita dalam melihat Allah? Ada 4 perkara yang menghalang kita. Apa dia? Yang pertama, makhluk. Sabit makhluk kita telah terhijab kita dengan Allah. Yang kedua, dunia. Sabit dunia terhijab kita kepada Allah. Yang ketiga, syaitan. Sabit syaitan, kita ikut syaitan, terhijab kita dengan Allah. Yang keempat ni besar kali ni. Yang keempat, nafsu. Sabit nafsu, kita ikut nafsu, terhijab kita dengan Allah. Baiklah, kalau Allah Ta'ala angkat 4 ini, dunia tidak dunia kita tak pandang dah dunia, makhluk pun kita tak pandang dah, nafsu kita tak ada, kita tak ikut dah nafsu, syaitan pun tak mampu nak goda kita. Ya, maknanya kalau dapat angkat 4 ini pun, maknanya kita Allah Ta'ala tunjuk, buka kasyaf, melihat Allah Ta'ala. Maknanya maka ketika itu habis panah, habis, tak ada nampak yang lain, hanya nampak Allah Ta'ala semata-mata. Maka dikatakan, dan adalah mereka itu hamba bagi Allah Ta'ala dengan sebenar-benar hamba, tiada menjadi hamba yang lain. Sesungguhnya telah ditanya Abu Sa'id Al-A'rabi daripada fana, maka katanya bermula fana itu zahirlah sifat uluhiyah dengan azamah dan jalal atas hamba. Apa dia fana? Fana ini, binasa ini adalah apabila Allah menzahirkan kebesarannya kepada hamba tadi. Allah Ta'ala tunjuk kebesaran kepada hamba tadi, maka hilang lagi Allah Ta'ala tunjuk besar dia. Allah Ta'ala tunjuk, baru kita tak rasa besar hal lain. Maknanya baru kita, maknanya kalau Allah kita kaji matahari bulan, besarnya matahari bulan ini, maknanya, tapi di sisi Allah habuk pun tak ada, orang Terengganu kata. Maknanya kalau Allah Ta'ala buka kebesaran Allah Ta'ala pada dia, habis binasa, habis yang lain, tidak ada yang lain, hanya dia, hanya melihat Allah Ta'ala. Maknanya, maka dikatakan bahawa maka melupakan akan dia dunia, bukan saja dunia dan juga akhirat, dan juga segala hal, dan juga segala darjat dan segala maqam, semua dia lupa belaka. Tak ada karamah ke apa-apa, semua tambah belaka dah. Dia akan lupa habis. Dan zahirlah sekalian sebabnya yang memfanakkan akan dia pada tiap-tiap sesuatu, dan daripada akalnya dan daripada dirinya. Maknanya bila Allah Ta'ala buka, habis, dia tak nampak dah. Dia tak nampak dah apa-apa semua sekali. Maknanya bahkan pada dirinya pun ada. Dan daripada fanaknya daripada sesuatu, dan daripada fanaknya daripada bahawasanya karamlah ia di dalam kebesaran Tuhannya. Masya Allah, kalau Allah Ta'ala buka, habis, dia tak nampak dah. Yang dia nampak hanya Allah Ta'ala sahaja. Maknanya ini siapa? Ini para wali-wali Allah.
Maka kata setengah mereka itu fana itu ada 3. Yang pertama fana segala af'al, fana segala perbuatan Allah. Apa dia kata? Maka bahawa dia kata tak ada yang buat semua perbuatan Allah. Duit dia kena curi Allah Ta'ala. Ini daripada perbuatan Allah. Sebab tu Ibrahim bin Adham dia kena pukul sampai berdarah. Dia ketawa, dia senyum je. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala datangkan orang ni beri ujian pada aku. Aku doakan orang ni masuk syurga. Ibrahim bin Adham. Yang pertama, tak ada je nampak, semua adalah dari perbuatan Allah. Kalau dia fana pada segala sifat, dia kata apa? Dia kata begini. Dikatakan tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata. Hakikatnya semua Allah Ta'ala. Ini orang yang sudah fana dengan sifat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, fana pada zat, seperti yang dikata tiada yang ada, semua tak ada, yang ada semua Allah Ta'ala belaka, melainkan Allah. Dan kata ahli khawas, apabila telah sempurna hamba itu dalam hadir bersama dengan Allah, maka jadilah hatinya berserta dengan Allah di dalam segala tempat, di dalam segala masa. Maka apabila seseorang itu Allah Ta'ala telah jadikan orang itu hadir bersama Allah, kita dah beritahu hadir bersama Allah ni, dia akan melihat tidak ada kudrat, semua kudrat Allah, tidak ada, semua Allah Ta'ala belaka. Ketika itu dia merasa semua dalam hatinya tu Allah Ta'ala, maka semua dia lihat itu Allah Ta'ala, maka tiada berat lagi atas dia, tiada berat lagi bagi masuk akal. Maknanya tiada keberatan baginya, tak ada berat dah bagi dia nak beramal, nak apa, hatinya hidup. Macam kita nak berzikir berat saja, tapi dia tak berat bagi masuk nafas dan keluarnya, seperti nafas keluar masuk, keluar masuk. Ingat kepada Allah tu macam mana? Macam nafas ingat masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kalau kita tahan nafas kerana sakit tak? Sakit. Kalau orang tu tak sebut nama Allah, sakit dia kalau tak berzikir. Jadi nafas dia siam, maknanya seperti nafas yang keluar. Dan terkadang dikurniakan makam ini, maka jadilah memandang kepada hak, kemudian tiap-tiap sesuatu dengan sertanya dahulu, dan kemudian tiada mendinding akan dia daripada Tuhannya sesuatu, dan setengah daripada yang terlebih nyata yang demikian itu barang yang didatangkan oleh mu'alif. Katanya kalau Allah Ta'ala buka dia bersama dengan Allah Ta'ala, maka dia sudah tidak melihat yang lain, hanya Allah Ta'ala belaka. Yang beri sakit Allah, yang menyembuh Allah, yang memberi harta Allah, yang memberi itu Allah, semuanya Allah Ta'ala belaka, tidak ada yang lain, hanya kepada Allah. Maka jemaah sekalian, kita sudah habis pada perbicaraan hari ini. Maknanya perbicaraan kita membahaskan tentang tanpa kita sedar berlaku kesyirikan di dalam hati kita, kerana kita memandang sesuatu itu sampai kita terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada di sebaliknya. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan maknanya kepahaman kepada kita, menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Kepada para jemaah sekalian, sebagaimana Ustaz maklumkan bahawa Ustaz bukan orang alim dan bukan juga orang yang soleh. Andai kata ada lagi keraguan, tidak kepahaman, maka bertanyalah kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih soleh, supaya Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Kalau kita melakukan kesalahan dalam penyampaian, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan. Dan saya doakan kepada semua yang mendengar, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga yang mendengar ini semua mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah Ustaz doakan antum semua menjadi hamba Allah yang saleh, amal ibadat diterima oleh Allah Ta'ala, menjadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Jangan lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh 100, kalau boleh tambah lagi. Kalau 300, kalau boleh 1000 kali sehari. Insya-Allah. Siapa yang tidak ada guru, dia banyak berselawat, maka gurunya adalah berselawat akan menempati gurunya. Insya-Allah orang yang selawat tidak akan disesatkan oleh Allah. Orang yang selawat akan diselamatkan oleh Allah. Orang yang selawat akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi sekadar ini saja, moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Minta maaf kalau ada kekeliruan, maknanya hanya Ustaz hanya menyampaikan apa yang Allah Taala beri sahaja. Jadi sekadar ini saja, insya-Allah kalau ada masa kita berjumpa malam besok pula. Jadi sekadar ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.